السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita menyambung kembali kuliah maghrib kita dengan menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, yakni yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Talib Al-Andalusi Al-Mandili. Kita sambung pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. yakni marah adalah merupakan perbuatan yang dicela syarak ataupun perbuatan tercela, melainkan marah kerana hak. Jadi bermaksud marah ada yang dicela dan marah ada yang dipuji. Tapi secara umumnya marah itu adalah sesuatu yang bersifat kecelaan. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaannya. Naklah kita tahu, naklah kita pelajari, naklah kita amati bahawasanya marah itu adalah merupakan sifat cela, perbuatan yang tercela yang sangat banyak membinasakan, jadi boleh menyebabkan kebinasaan. Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh, dan di dalam hati akan dendam dan dengki dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya, dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat, dan mencita-cita atas membuka rahsianya, dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Yakni kebinasaan dengan sebab marah tu adalah banyak. Yakni dengan marah itu boleh menyebabkan terkesan kepada anggota yang zahir. Marah tu adalah merupakan sifat yang ada di dalam diri ataupun ada di dalam jiwa. Walaupun sebegitu, marah itu akan terzahir dengan perbuatan yang zahir, perbuatan yang luar. Apabila marah, sekurang-kurangnya marah akan nampak di wajahnya kemarahan. Orang marah ni kita tengok wajah dia memang kita nampak marah. Matanya merah, dan kadang-kadang kalau terlampau marah macam berair matanya, mukanya memang macam tak suka kita nampak. Yang ni pada zahirnya nampak kemarahan. Dan juga bukan setakat itu saja, yakni kemarahan itu boleh membawa kepada perbuatan yang lebih membinasakan, yakni boleh memukul. Dengan sebab marah, seseorang tu boleh memukul orang yang lain dengan sebab marah. Dan juga boleh menyebabkan seseorang tu memaki hamun orang lain.
Sedangkan tangan ataupun anggota tujuannya untuk membuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga lidah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berzikir, bukan untuk memaki hamun orang. Walaupun sebegitu, dengan marah yang tidak dikawal, yang tidak dibendung, boleh menyebabkan seseorang itu menyebutkan perkara-perkara atau perkataan yang tercela, memaki hamun. Dan yang lebih dahsyat lagi, marah itu boleh membawa kepada seseorang itu membunuh dengan sebab marah. Orang yang dibunuh itu biasanya yang membunuhnya, dia membunuh sebab dia marah. Dan marah yang tidak dikawal menyebabkan seorang itu boleh membunuh orang lain. Dan dalam hati akan ada dendam. Marah itu bukan setakat di memek muka, bukan setakat hanya maki hamun, tetapi kadang marah itu dia akan terbekas di hati, membawa kepada sifat dendam. Dendam itu pula adalah merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan hati yang tercela. Dan dengki begitu juga. Marah itu juga boleh membawa kepada sifat mazmumah yang lain, yakni dengki. Dengan sebab marah, seseorang yang dimarahi itu, orang yang memarahkan itu melihat orang lain yang dia marah itu dia dengki. Sedangkan dengki itu adalah merupakan sifat yang tercela. Sebegitu juga dendam adalah merupakan sifat yang tercela. Dan sukacita dengan kena bala mereka itu yang dimarahinya. Begitu juga orang yang marah, dia melihat orang lain, dia suka kalau orang lain itu kena bala. Allah Ta'ala turunkan bala, ataupun orang yang dimarah tu kena sesuatu yang menyakitkan dia, dia suka. Ini adalah merupakan penyakit yang berhubung dengan marah. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Dan begitu juga orang yang dia ada sifat marah ni, dia sedih kalau orang lain dapat nikmat. Maknanya dengki dia ada kaitan dengan sedih orang lain mendapat nikmat. Dan juga dengki boleh membawa kepada dia ada hubung kait dengan dia suka, gembira kalau orang lain dapat azab, dapat bala, dapat bencana. Dia suka pada muka, kata dia. Pada muka tu kenapa? Sebab apa? Ada dengki, ada dendam dalam diri. Dengan sebab apa? Kadang mula daripada marah. Sepatutnya kita mendoakan kebaikan, bukan kita mendoakan keburukan. Tengok bagaimana Islam ajar kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana kami itu bukan untuk kita sajalah, untuk semua orang, agar Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan yang lurus. Dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Begitu juga orang yang marah ini, dia sukalah kalau dia tahu satu rahsia orang yang dia marah, dia nak buka. Dia nak ceritakan kepada orang lain rahsia orang yang dia marah. Dan tiap-tiap satu daripada tersebut itu sebab bagi binasa. Itulah yang dia panggil binasa dengan sebab marah. Jadi dengan sebab marah itu akan melahirkan sifat-sifat yang seterusnya. Seperti dengki, seperti dendam, seperti gembira orang mendapat bala, seperti sedih orang mendapat nikmat, seperti suka untuk membuka aib orang. Sebab apa? Dengan sebab marah. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Dan bermula, nak mula perkara yang pentingnya, nak dimulakan dengan marah tu bagaimana nak dihancurkan akan marah yang bersangatan yang tidak dapat dikawal. Sebab apa? Marah tu memang ada di dalam diri manusia. Cuma marah yang tidak boleh tu marah yang tidak terkawal, sehingga boleh menyebabkan pembunuhan, sehingga menyebabkan seorang tu boleh maki hamun orang lain, sehingga menyebabkan seorang tu dendam. Itu adalah marah yang tercela. Marah tu memang tidak boleh kita nak hapuskan dalam diri kita, sebab ada marah, tapi marah yang dikawal. Jadi bagaimana nak memecahkan marah?
Bagaimana nak menghancurkan marah yang melampau-lampau itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sar'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Rawahu Syaikhan. Maksudnya hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rawahu Syaikhan. Dua syekh hadis. Yang bermaksud tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merobohkan. Tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merobohkan dia oleh beberapa laki-laki. Hanya sahaja yang sangat kuat itu yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marah. Artinya kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seorang yang lebih dhaif daripadanya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebut yang maksudnya, yakni orang yang kuat itu bukan orang yang boleh menjatuhkan orang yang ramai. Bukan orang yang kuat itu orang yang boleh wrestling orang yang ramai. Bukan. Tapi orang yang kuat itu orang yang boleh mengawal diri dia apabila dia marah. Itu orang kuat. Ini hadis ni Nabi kata marah apa yang dimaksudkan dengan kuat. Orang yang kuat itu bukan bermaksud orang yang dia boleh wrestling orang 3-4 orang, dia seorang lawan. Kuat. Tapi yang kuat itu orang yang dapat mengawal diri dia, dapat memiliki jiwa dia masa dia marah sehingga dia tidak memaki hamun orang lain, sehingga dia tidak memukul orang lain, sehingga tidak membawa dia membunuh orang lain. Ini orang yang kuat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sesungguhnya marah tu dia adalah merupakan sesuatu sifat yang kuat. Makna payah untuk kita kawal. Apabila marah yang tidak dikawal, dia boleh membawa kebinasaan yang besar. Jadi bermaksud marah itu sendiri umpama satu bentuk makhluk yang kuat, yang perlu untuk kita lawan dia atau perlu untuk kita kawal dia. Ini perbandingan. Nabi kata laisa syadidu bis-sar'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang ini bukan dimasukkan orang yang kuat yang boleh merobohkan, menjatuhkan orang lain dengan sebab kuatnya, hebatnya. Tapi orang yang kuat itu orang yang dapat memilih diri dia apabila dia marah. Yamliku nafsahu 'indal ghadab, yakni yang memiliki diri dia 'indal ghadab, di ketika dia marah. Ini perumpamaan yang hebat yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dalam keadaan marah ini, kalau dia tidak dapat mengawal diri dia, kita lihat bagaimana hina dia. Umpama orang yang terhina walaupun dia dipuji dalam masyarakat, tapi kalau dia tidak dapat mengawal marah, nampak di waktu itu dia adalah jatuh kepada kehinaan. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan, dan sedikitkan olehmu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Ada seorang laki-laki yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta satu nasihat. Ya Rasulullah, nasihatkanlah saya ya Rasulullah, tapi nasihat tu pendek saja. Mana saya tidak nak banyak-banyak, nak satu saja, itu je. Nabi kata la taghdab, jangan kau marah. Sebab dia minta nasihat yang pendek. Nasihat yang pendek yang sesuai dengan dia nak amal. Nabi kata jangan marah. Maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaannya. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya la taghdab. Laki-laki itu ulang, ya Rasulullah, nasihatkanlah saya dengan satu nasihat lagi yang saya dapat amal dengan dia. Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Diulang, dia kata ya Rasulullah, nasihatkanlah lagi saya dengan satu nasihat yang nasihat tu ringkas sesuai dengan saya untuk saya amal. Nabi kata la taghdab, berulang-ulang.
Jadi apa yang kita faham di sini dalam keadaan-keadaan yang tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menasihatkan satu individu bukan dalam bentuk yang jama'i, bukan dalam bentuk yang ramai, biasanya Nabi kenal orang yang dia nasihat itu. Dan Nabi lihat, Nabi tahu apa kelebihan dan kelemahan orang itu. Dalam kes ini, laki-laki ini, dia adalah merupakan orang yang sangat pemarah, orang yang emosi. Di antara orang yang kuat marah ni adalah Abu Zal Al-Ghifari. Dia kuat marah, orang cepat emosi, emosional. Dan di antara nasihat yang Nabi nasihat kepada dia, jangan marah. Nabi kenal orang tu. Di mana nasihat-nasihat Nabi ni, kalaulah satu individu itu secara personally jumpa Nabi, Nabi akan nasihat sesuai dengan diri dia. Kalau Nabi menasihati secara jama'i, contohnya khutbah wida' itu, Nabi akan nasihat secara jama'i, banyak, ramai, sesuai dengan orang yang ramai. Ini adalah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuailah dengan sifat sifat yang wajib sebagai Rasul tu ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia menyampaikan, dia adalah merupakan insan yang bijak. Dia sentiasa menyampaikan pesan-pesanan, dan pesanan itu adalah keluar daripada ucapan ulasan yang bijak, daripada orang yang amanah pada Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Dan kalau kita lihat pesanan-pesanan Rasulullah SAW tu, dia tidak melirik-lirik, dia pandai. Kalau bercakap tu hikmah, satu percakapan tu memang kena dengan gaya untuk menasihat. Itu bijak. Jadi maknanya apa? Di antara Rasul Allah yang pandai berpidato adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi Musa alaihissalam, dia kurang sikit pandai berpidato dan dia memerlukan bantuan, yakni Nabi Harun sebagai pembantunya. Nabi Muhammad SAW memang dia adalah orang yang pandai bercakap. Percakapannya hikmah, bijak. Kalau satu nasihat pun akan masuk di dalam hati seseorang dengan cepat. Jadi antara yang Allah Ta'ala ajar kepada kita lah tentang ilmu ni bagaimana? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah sebut di dalam Al-Quran tu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahma, dan fahamkanlah, rezekikanlah aku faham. Ada dua, ilmu dan faham. Ramai orang yang ada ilmu tapi dia tak faham, dia tidak berapa faham. Ramai orang yang sijil bertinggi-tinggi, hebat-hebat, ilmu banyaklah, tetapi dia tidak faham, tidak berapa faham. Sebab dua perkara, satu ilmu dan satu faham. Ada orang yang diberi ilmu oleh Allah dan beri faham. Tengok ulama-ulama besar kita. Yani mereka tu diberi ilmu oleh Allah dan mereka faham. Kepahaman tu penting. Ada orang yang ada ilmu, dia kurang faham. Bukan kata dia ni tak faham, tapi tidak dalam faham. Sehingga Allah Ta'ala ajar kepada kita, Rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Warzuqni fahma. Rezekikanlah aku faham. Maknanya ilmu dan faham tu dua perkara yang lain, berbeza. Mana satu orang yang ada ilmu tapi belum tentu dia faham. Ilmu ni boleh kita belajar secara bertangga-tangga. Darjah 1 mulai daripada sekolah prasekolah, darjah 1 sampai darjah 6, masuk tingkatan 1 SPM, ambil lebih tinggi mungkin STAM ataupun STPM, ataupun ambil diploma, ambil ijazah pertama, ambil ijazah kedua, ambil PhD, dan mungkin ambil PhD yang lain-lain. Ilmu itu adalah ilmu. Yang maknanya sijil-sijil itu menunjukkan dia tu belajar. Tapi tak semestinya sijil itu menunjukkan dia orang yang benar-benar faham. Dan kerana itu Allah Ta'ala ajar kepada kita, suruh kita minta kepada Allah faham. Bukan semata-mata kita minta ilmu, tapi minta faham sekali.
Dan inilah yang ada kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri mereka ilmu dan Allah Subhanahu wa taala beri mereka kepahaman yang mendalam sehingga nasihat, fatwa, hukum hakam, ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ilmu dan kepahaman yang dalam Nabi di dalam perkara agama. Memang tak boleh nak ditanding lah, sebab itu adalah merupakan utusan Allah. Yakni Nabi umpama dirimot oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Tak ada yang ikutan terbaik berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Ta'ala mengiktiraf Rasulullah SAW itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yakni tidak bercakap Muhammad tu dengan nafsu dia, tetapi yakni dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu daripada Allah. Perbuatan, percakapan, apa yang Nabi benarkan, takrir itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat itu, tapi Nabi itu adalah dia orang yang bijak. Jadi amalkanlah doa tu agar kita ni ada ilmu dan kita faham. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan di dua pekerjaan. Dan lazimkan, biasakan diri olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Yang pertama daripada keduanya memecahkan, yang menghancurkan, dan tiada aku kendaki dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali dan tiada sayugia bahawa ia hilang. Bahkan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya, kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir dan menegah daripada segala kejahatan, dan menyerah dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan, dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya itu mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan akan syarak. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya, dan tiada menyalahi ia akan kedua seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Dan demikian itu memakai dengan bersungguh-sungguh pada mengerjakannya, dan iaitu membiasa akan lambat marah, dan membiasa akan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Panjang keterangannya. Apa maksud di sini? Dan lazim olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Yakni marah itu mesti kita ada dua pekerjaan ataupun dua perbuatan kita salut dengan marah tu. Apabila kita marah, apabila dalam diri kita ada marah, dua perkara mesti kita bawa untuk menundukkan marah. Apa maksudnya? Yang pertama ada dua. Yang pertama ni keduanya memecahkannya. Ya, ni memecahkan. Yang pertama bagaimana kalau ada marah? Memang semua orang ada marah. Jadi bagaimana caranya apabila ada marah tu, dua pekerjaan ini mesti kita ada dalam diri kita. Satunya adalah memecahkan marah atau menghancurkan marah. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali. Kata pengalif, pengarang, bukan bermaksud kita memecahkan marah tu kita hilangkan sama sekali marah.
Bukan maksud suruh hilang semua sekali semarah sampai tak ada marah apa-apa. Tidak macam tu. Kerana apa? Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Kata pengarang, tak mungkin kita boleh menghilangkan marah. Macam mana sekali orang yang dia memang sabar sangat-sangat pun memang ada dalam dirinya sifat marah. Memang tak boleh nak hilang. Jadi bagaimana? Dan tiada sayuganya bahawa ia hilang. Walaupun sebegitu juga, dan tidak boleh juga kita hilangkan dia. Bahkan jika hilang, ia nescaya wajib menghasilkannya. Andai kata dia, andai kata kita ni mampu ambil buang marah, letak di luar, kata pengarang ambil balik, letak balik. Apa sebab? Sebab apa? Yang pertama dia sebutkan tadi, marah tu tak mungkin untuk kita boleh buang. Sebab memang manusia ni ada kaitan dengan marah. Ada sifat marah dalam diri dia. Dan andai kata kalau kita boleh ambil marah tu buang jauh-jauh. Dia kata kalau macam tu kita mampu buat, ambil balik, letak balik. Kerana apa? Kerana bahawasanya ia perkakas alat bagi memerangi sekalian kafir. Ni bendanya. Jadi marah tu bagaimana? Ada kalanya marah yang memang terpuji. Ada kalanya marah tu terkeji. Jadi marah yang macam mana yang kita tak boleh buang ni? Marah apabila kita melihat orang kafir yang mereka memusuhi Islam, kafir harbi. Kafir harbi ni kafir musuh kepada Islam. Cakap dia, cita-cita dia memang memerangi Islam, kafir harbi. Kafir yang macam tu memang kita bersedia untuk perang. Dan anda katalah marah kita ni tak ada dalam diri kita, maknanya semua orang kafir buat tu kita tak kisah. Maknanya tak betul yang tu. Marah tu kena ada. Dan menegah daripada segala kejahatan. Begitu juga kena ada juga marah. Apabila melihat satu kemungkaran, marah juga. Maknanya kita tidak redha dengan kemungkaran, mesti ada sifat marah. Kita tidak suka. Kalau kita buang semua marah, tengok orang buat mungkar pun kita pun tak kisahlah, suka hatilah, kita pun tak ada rasa apa. Mana tak boleh. Jadi marah tu kena ada. Sebab kalau ada kemungkaran, kita kena tak suka kepada kemungkaran. Walaupun kita tak mampu mencegah, tapi dalam diri kita tu mesti tak suka kepada mungkar. Dan kita tidak nak, dan kita tidak mahu bergabung ataupun kita tidak mahu bersahabat dengan orang buat benda mungkar, buat benda maksiat. Kita tidak nak. Jadi kalau tidak ada sifat marah, bermaknanya kita tak kisah orang buat mungkar. Dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Begitu juga kalau tak ada marah, tak adalah kita bersemangat untuk menyuruh orang buat kebajikan. Apabila kita larang seseorang buat kemungkaran, apa dia punya solusi pula? Kita kena ajak orang buat kepada kebajikan. Itu dia punya solusi. Dan marah ini tempatnya. Kita tak suka kejahatan, kita larang orang buat kejahatan. Dan solusi kita ajak orang buat kepada kebajikan. Ini bendanya. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Jadi muallif pengarang ni membuat perbandingan marah itu seperti anjing perburuan. Apa maksudnya? Hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya, itu mengajarnya hingga mengikut ia akan akal. Macam mana anjing perburuan itu, dia garang, dia ganas, boleh kita tundukkan dia, yakni kena ajar. Begitu juga marah ini, boleh kita tundukkan dia dengan kita ajar dia agar ikut akal, bukan ikut nafsu. Nafsu sentiasa menyuruh buat kemungkaran. Ammaratum bisu, yakni amarah, yakni nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Jadi bagaimana? Tak boleh dibiarkan marah itu mengikut nafsu. Marah itu kena ikut akal. Akal itulah yang mentadbir akan marah. Dan syarak begitu juga, hendaklah marah itu mengikut akal berserta dengan syarak. Apa kata syarak dan disetujui, akal itu tengok benda ni baik, maknanya sesuai ataupun tidak dengan syarak. Mana itu penting. Contohnya satu perkara mungkar berlaku di depan kita. Jadi perasaan kita tu bagaimana? Syarak kata mungkar ini tak boleh kita biarkan. Makna perasaan tak suka itu, kemarahan kepada mungkar itu menyebabkan kita cegah, kita tegur, kita larang. Kalau kita tidak mampu pun
kita tidak terlibat sama dengan mungkar, kita menjauh takut kita ni terhasut dengan mungkar. Mana perasaan marah tu ada dalam perkara itu. Dan apa bentuk mungkar? Mungkar tu tengok kepada syarak lah. Berzina tu syarak kata haram, minum arak tu syarak kata haram, ambil benda-benda yang hisap-hisap yang tidak baik tu syarak kata haram. Jadi maknanya itu syarak. Mana kena ikut syarak. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia dengan sebab pertunjuk daripada keduanya. Mana marah itu mesti mengikut akal dan syarak. Dia bergerak, dia bangkit, mesti ikut kepada akal dan syarak. Tidak boleh dia mengikut nafsu dan syaitan. Ini banyaklah maknanya kelakuan-kelakuan yang berlaku. Orang yang marah dia mengikut nafsu dan syaitan. Kes-kes bunuh itu sebab marah, sebab dengki, sebab dendam, menyebabkan kemarahan dan juga menyebabkan pembunuhan. Dan tiada menyalahi akan keduanya, seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Maknanya marah itu tidak boleh menyalahi akan akal dan juga syarak. Seperti bagaimana anjing itu mesti menurut akan perintah tuannya. Jadi tuan kepada kita tu Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akal dan syarak untuk kita ikut. Tuan kepada kita adalah Allah. Dan bagaimana kita dengan tuan, kena ikut Allah lah sebab tuan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan akal dan syarak tu segala hukumnya untuk kita ikut. Apabila kita ikut syarak, bermaksud kita ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian itu memungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Maknanya bagaimana kena bersungguh-sungguh untuk mengajar marah agar dia tunduk kepada akal dan juga syarak. Ini kita baru lepas pilihan raya lah kan. Baru lepas mengundi. Masa berkempen tadi macam-macam gelagak orang kan. Ada yang marah, macam-macam benda. Ada yang baling kerusi, macam-macam. Sebab apa? Marah. Marah. Kita tengok baling kerusi lah, maki hamu lah, macam-macam. Tolak menolak lah, pukul memukul. Kan dalam YouTube kan banyak macam itu. Kita pun tak seeloknya nak tengok benda-benda macam itu, menyebabkan hati kita pun jadi keras. Tapi nak nyatakan apa tuan-tuan? Dengan sebab marah, sehingga hilang pertimbangan. Yang melakukan perbuatan tu bukan kanak-kanak, bukan budak-budak, tetapi orang tua. Orang yang boleh mengundi. Orang boleh mengundi ni orang dah tua lah. Tengok baling-baling kursi, maki-maki hamu dan macam-macam benda. Jadi kita pun tak layak nak tengok lah benda macam, sebab benda yang boleh menyebab keras pula hati kita. Jadi apa dia punya contohnya? Itulah keadaan. Sebab apa? Marah yang tidak ditundukkan dengan ilmu, tidak ditundukkan dengan akal dan syarak. Nak mengundi, nak memancing undi itu silakan. Tetapi jangan marah yang menyebabkan keluar daripada batas sampai memukul, sampai keluar daripada batas memakai hamu, mencerca orang. Itu tidak boleh. Itu bukan Islam, bukan ajaran Islam. Dan banyak berlakunya kepada orang Islam juga. Itu banyak berlaku kepada orang Islam. Kalau berlaku pilihan raya ni, banyaknya yang terover-overnya orang Melayu kita lah. Terover-over kita, terlebih-lebih. Bangsa lain tu selamba tengok je. Tengok orang Melayu nak bergaduh, tengok orang Melayu makan hamun, dia okey lah. Janji kita pangkah dia okey, kata dia. Kau nak buat apa tu pulang. Sedangkan kita sebagai orang Islam beriman kepada Allah, apa yang kita buat masa kita hidup akan dihisap di hari akhirat kelak. Orang Islam baik, orang kafir baik, semua akan berhadapan dengan hisap Allah. Orang kafir mati dalam kafir, memang hisapnya neraka lah tempat dia. Dan orang Islam yang asalnya patut beriman kepada Allah, maknanya dia adalah mencerminkan akhlak Islam. Perkataan dia, perbuatan dia dan kesemua itu mencerminkan akhlak Islam dia. Dan kalau tidak mencerminkan akhlak Islamnya, manakah akhlak Islamnya nak diikut oleh orang?
Sebab dakwah ni kadang-kadang bil lisan, dengan perkataan, dan dakwah kadang-kadang bil hal. Itu yang penting. Dakwah dengan perbuatan kita. Dakwah ni ada dua bentuk. Bil lisan, dengan kata-kata yang menarik, ajak orang kepada baik, buat contoh keburukan begini. Menzahirkan ataupun menarik orang kepada Islam, menyatakan Islam ni begini. Itu dakwah secara lisan. Baca Al-Quran, baca hadis ke orang kafir ni kadang dia tak faham Al-Quran hadis. Tapi kita ambil mafhum daripada Al-Quran hadis. Dan yang penting dalam dakwah ni banyak orang ikut bilhal, dengan perbuatan kita. Dan kalau orang Islam tu tidak mencerminkan Islamnya, di mana Islamnya? Akhlak itu adalah merupakan kesempurnaan iman dan juga hukum syarak. Kan dalam Islam ni sekurangnya ada 3. Satunya akidah. Yang kedua adalah yakni fiqh ataupun hukum-hukum syarak. Dan kesempurnaan, keelokan, kecantikannya adalah akhlak itulah yang melingkungi akan dua tu. Apa satu orang tu berakidah, beriman kepada Allah dan segala rukun iman, asas kepada akidah ada, okey. Dan dia mengetahui tentang hukum hakam, hukum syarak yang dipahami dalam ilmu fiqh, okey, dah okey. Tapi kalaulah akhlak dia tidak menunjukkan dia sebagai orang Islam tu bagaimana? Jadi mana ilmu ada tetapi kesempurnaan amalan tu tak ada. Sebab akhlak ni adalah kesempurnaan amalan daripada iman dan juga hukum syarak tu tadi. Nah, kalau maki hamun orang, baling-baling kursi dan macam-macam benda lagi, tak menunjukkan sebagai akhlak orang Islam. Dan kalau orang yang kita sokong tu dipilih, dialah yang jadi ketua. Kita ni tinggal kenangan sebagai orang tak berakhlak. Tapi di hari akhirat, di hari akhirat kelak, apa yang kita buat tu akan dihisap, akan dikira. Walaupun sekecil mana perkataan kita, sedikit mana perkataan kita, sedikit mana perbuatan kita akan dihisap. Tak ada yang akan terlepas daripada hisab Allah, dan dia akan dibalas. Kan Al-Quran sebut, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tu. Yani sekecil itu pun kita akan lihat di hari akhirat besok sebagai bekal, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Jangan tuan-tuan, maknanya jangan. Kita sebagai orang beriman ni takut apa yang akan berlaku selepas kita mati. Yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Kadang-kadang dalam masalah, ialah dalam masalah berkenaan dengan pilihan raya dan sebagainya, ketua yang kita lantik dia dapat, tapi dia punya contingan dosa pahala tu ada kepada kita. Dengan sebab kita tu lah. Jadi mana-mana nak berkempen tu akan datanglah, silakan. Tapi nak jaga akhlak kita sebagai orang Islam. Bukan setakat itu saja. Kalau kita tengok dalam media sosial pula, macam-macam lah netizen punya komen tu. Kadang lebih daripada penganalisa politik pun. Macam-macam benda. Yang lebih-lebih yang ni tak sokong maki hamun. Kan ada dia punya dalam media sosial, sama ada Facebook dan sebagainya kan. Yang ni yang bawah-bawah ni ada yang pro, ada kontra, yang maki hamu dan sebagainya. Apakah perkara itu tidak dihisap oleh Allah? Sudah tentu akan dihisap oleh Allah. Jadi kita yang kita nak fikir lepas mati ni apa akan berlaku kepada kita. Setiap apa yang kita kata akan dicatat oleh malaikat. Setiap apa yang kita buat akan dicatat oleh malaikat. Kalau baik, ya alhamdulillah, untung. Kalau yang tidak baik, makna rugi. Ya untungnya mereka dipilih, dia jadi ketua, dia dapat elang dan sebagainya. Yang kita ni yang tak dapat apa-apa, tapi kita rugi. Nak buat apa? Jadi boleh ya tafadhal nak berkempen dan sebagainya, tak apa. Tetapi kena jagalah. Kena jaga kita punya akhlak. Dan yang keduanya, jangan tipulah. Jadi alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya? Apabila parlimen dibubarkan, Jabatan Islam Selangor ni bagus. Dia punya khutbah-khutbah Jumaatnya memang bagi saya memang saya angkat tangan, 2 tangan lah, salut. Khutbah Jumaatnya bagus tentang kepimpinan, orang boleh faham. Yang baru ni berkenaan dengan wajib untuk kita memilih pemimpin. Sebab Islam tu dia tertegak dengan sebab politiknya. Penting kan?
Masyaallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة وابعثنا مقاما محمودا. Sambung sikit insya-Allah. Yang kedua, yang ini pertama tadi bagaimana sikap kita nak menghadapi marah. Sikap kita nak menghadapi sifat marah yang ada dalam diri kita, yang pertama dengan ilmu. Dengan ilmu yang bagaimana naklah kita didik marah kita tu sesungguhnya kemarahan yang tidak dibatasi dengan syarak, tidak dibatasi dengan akal yang normal, boleh menyebabkan kebinasaan, membunuh, maki hamu dan sebagainya. Jadi bagaimana apabila ada gerak dalam diri kita marah, kita kena didik marah tu dengan ilmu. Wahai marah, apabila kamu ni lebih-lebih sangat boleh menyebabkan akan menjadi hina orang yang marah, yang terkeluar, ataupun orang yang marah yang dia tidak membatasi marah itu dengan akal, dengan syarak, boleh menyebabkan tergambar zahirnya yakni dia tidak berakhlak. Dia nak didik. Mana yang pertamanya melazimi marah tu dengan ilmu, dengan didikan. Kena faham marah tu tak boleh nak buang, tapi kena didik dia agar marah itu hanya marah pada tempat sahaja. Apabila Islam dihina kita rasa marah, apabila Nabi dihina kita rasa marah, apabila ada kemungkaran kita ada marah. Walaupun sebegitu kemarahan itu pun bukan melampau sampai memakai hamu, tidak. Tapi marah ini penting apabila Islam dihina, yakni kita tak suka orang Islam, orang hina Islam kita. Dan kalau ada keperluan untuk kita berjuang menegakkan Islam, mana kita ni tidak pengecut. Itu penting. Yang kedua, memelihara akan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahan akan barang yang di dalam hati. Maknanya masa marah itu, apabila ada gerakan marah di dalam jiwa kita, di saat itulah kita kena tahan marah. Kena tahan. Yang pertama tadi, peringkat awal bagaimana kena didik marah tu dengan ilmu. Kena asuh marah tu dengan ilmu. Sebagaimana seekor anjing yang liar, dia boleh dididik untuk jadi anjing yang bijak, yang baik, untuk memburu. Yang kedua, apabila bergerak-gerak dalam diri kita sifat marah, manalah kita kontrol, bagi cool dia. Ni.
Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan maka bahawasanya mengetahui akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya melainkan bahawasanya ingkar ia pada berlaku sesuatu atas dikehendaki Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya. Dan ini sehabis-habis jahil. Dan lagi mengetahui akan bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya, dan limpah kurniaan Allah lebih besar daripada dari beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Yani yang kedua ni, apabila ada gerak dalam diri kita marah, naklah kita didik marah itu, hadirkan pengetahuan yang kita tahu tadilah. Wahai marah, kalau kamu lebih-lebih akan jadi binasa. Dan juga hendaklah kita kawal gerakan itu. Gerakan marah itu hendaklah dikawal. Dan apa yang maksud pengetahuan? Maka bahawasanya mengetahui. Hendaklah kita tahu akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia pada berlaku sesuatu atas kehendaki Allah Ta'ala. Ini apabila marah itu hendaklah kita balik kepada apa yang kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang ada di atas muka bumi ini adalah merupakan hasil daripada iradah, kehendak Allah, dan juga berlakunya adalah dengan sebab apa? Qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena didik begitu. Jadi agar marah kita tu adalah terkawal. Tiada atas kehendak dirinya, bukan sebab kita. Maknanya bukan sebab kita marah satu perkara tu bukan sebab kita, tetapi dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebab ego kita, dengan sebab kesombongan kita, tidak. Sebab apa? Dengan sebab Allah. Maknanya apa yang perlu kita marah, kita kena marah, tapi kerana Allah. Apabila kita suka, naklah kita suka sebab apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana kita contoh. Memang dituntut untuk kita marah dalam perkara orang buat mungkar, tapi kadang-kadang marah kita dengan nafsu kita, bukan kerana Allah. Boleh berlaku juga kita tengok orang buat mungkar, kita ni marah, tapi sebab apa? Kita ni tunjuk kita ni orang yang prihatin sangat dalam benda mungkar, bukan kerana Allah. Jadi kadang-kadang kemarahan itu akan jadi over. Jadi orang buat mungkar tu memang kita kena marah, tapi kadang-kadang berlebih-lebih sehingga menunjukkan kita yang meletakkan hukum, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan boleh berlaku orang buat benda mungkar, jadi bagaimana orang ramai-ramai pukul. Kenapa nak pukul? Banyak berlaku. Apabila berlaku kemungkaran, kita ni pukul. Apakah syarak suruh pukul? Tidak. Syarak tidak suruh pukul. Apabila berlaku sesuatu jinayah. Jadi apabila kita sebut jinayah, siapakah yang boleh menghukum? Yakni hakim ataupun qadi, mahkamah yang boleh hukum, bukan kita. Tapi bagaimana setengah daripada masyarakat kita ni ada kemungkaran, memang dia cegah, tetapi dia melebihi daripada cegahan itu, boleh memukul. Dan setengah daripadanya lebih batas, dia membunuh. Itu ada kemungkaran, okey, kita cegah, kita tegur, dan kalau boleh buat tangkap, boleh serah kepada pihak berkuasa, biar mereka yang ambil tindakan, bukan kita yang memukul. Itu boleh berlaku. Ini biasa. Dululah masa kita jadi imam di tempat kita tu, kadang banyak perkara yang melibatkan perlu kita buat serbuan dan sebagainya. Tapi ada setengah orang dia tak boleh tahan diri dia, nak pukul. Jadi kalau pukul tuan-tuan, dia akan jadi panjang lebar. Kita kena jawab dengan polis dan semuanya. Padahal benda tu boleh diserahkan kepada polis, bukan kita yang mengambil tindakan. Sebab apa kita pukul? Sebab bukan kerana Allah kadang-kadang kita tegah kemungkaran, tapi dengan sebab diri kita. Benda itu yang kita nak tengok. Dan kalau dah lebih-lebih tuan-tuan, ke dalam lah pula kita. Sebab bila kita sebut jinayah, bila sebut jinayah ni melibatkan hudud, qisas ataupun ta'zir, itu adalah perkara yang dilakukan ataupun yang boleh diperlakukan hukum itu adalah daripada mahkamah, bukan kita. Kita hanya sebagai buat tangkapan dan sebagai saksi sahaja, bukan lebih daripada itu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada ini dapat manfaat kepada kita. Marah ni perlulah kita didik agar kita ni berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.